Tapi kita memandang semua bala adalah bala. Dan ketika nikmat baru kita syukur. Lepas tu kita nak jadi wali. Ketika bala kita akan, teruklah minggu ni. Teruklah bulan ni. Teruklah waktu ni. Semua teruk. Dan akhirnya sepanjang teruk tadi, apa kita dapat? Hanya kita akan menyalahkan takdir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah Rasulil Amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bi khair wa ba'd. Al-Imam Ibn Athaillah rahimahullahu ta'ala telah menyebutkan di dalam hikmahnya yang ke-8. Idza fataha laka wijhatan min at-ta'arrufi fala tubali ma'aha wa in qalla 'amaluk. فإنه ما فتحها لك إلا وهو يريد أن يتعرف إليك ألم تعلم أن التعرف هو مريده عليك والأعمال أنت مهديها إليه وأينما أنت مهديه إليه مما هو مريده عليك. Apa maksud kalam ini? Al-Imam Ibn Athaillah mengatakan إذا فتح لك وجهة من التعرف, jika disingkapkan kepadamu tirai ma'rifah. Fala tubali ma'aha wa in qalla 'amaluk. Janganlah engkau ambil peduli jika sedikitnya amalmu sekalipun. Fa innahu ma fatahaha laka. Ini kerana tidaklah dibukakan kepadamu tirai tersebut melainkan illa wa huwa yuridu an yata'arrafa ilaik. Melainkan dia berkehendak untuk mengenalkannya kepadamu. Dia yang memberikan makrifah tersebut. Alam ta'lam anna at-ta'arrufa huwa muriduhu 'alaik. Tidakkah engkau mengetahui bahawa jalan pengenalan itu adalah merupakan anugerah pemberiannya kepadamu. Tamam. Wal a'mala anta muhdiha ilaih. Sedangkan amalanmu adalah bentuk persembahanmu kepadanya. Wa aina ma anta muhdihi ilaihi mimma huwa muriduhu 'alaik. Bagaimana mungkin dibandingkan hadiahmu kepadanya dengan pemberiannya kepadamu? Baik, apa makna hikmah ini? Ini hikmah yang jalil, azim, yang sempat saya syarahkan tadi dalam bilik sekejap tadi. Hikmah ini menyebutkan, kata Maulana Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullahu ta'ala, bahawa seseorang hamba itu dapat diselamatkan daripada kesesatan dan kegelinciran dengan mendapatkan hidayah dan anugerah ma'rifah melalui salah satu daripada dua jalan. La thalitha laha. Tidak ada tiga. Jalan dia dua saja. Ahlan, Ustaz. Barakallah. Ada dua jalan sahaja yang akan mendapatkan ma'rifah dan hidayah daripada Allah, menyelamatkan daripada kegelinciran. Hanya dua jalan. Tidak ada tiga. Jalan pertama, yaitu hamba tersebut berhadap kepada Tuhannya dengan melakukan segala jenis ibadah. Mempelajarinya satu persatu sehingga melekat kuat ilmu tersebut di dalam benak hatinya. Hamba tersebut melazimi zikir, membaca Al-Quran, melakukan amal kebajikan, sehinggalah sedikit demi sedikit karat dunia terhakis daripada lubuk hatinya, sehingga dipenuhi cahaya iman dan ma'rifah. Dan jalan ini sedikit panjang dan mencabar. Kenapa? Karena dia perlu dengan amal. Jalan kedua, hamba tersebut dipilih oleh Allah sehingga Allah Ta'ala sendiri yang menyusun serta menganugerahkan jalan tersebut kepadanya. Baik. Jalan pertama bermula daripada hamba kepada Allah. Jalan ini dinamakan dengan Tariqul Hidayati wal Inabah. Tariqul Hidayah wal Inabah. Jadi dia mencari jalan tersebut. Ya, semuanya daripada Allah. Semua kita tahu perkara tersebut bahawa
wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Di sini disebutkan zahirnya seolah dia yang mencari. Jadi dipanggil tariqul hidayah wal inabah. Jalan ni susah, berat. Kena ada bimbingan. Dan kalau tidak dibimbing, kemungkinan orang tadi akan gelincir tengah jalan. Karena dia rasa susah. Sebab dia kata dia wirid tak sampai-sampai. Dia zikir tak sampai-sampai. Dia beramal tak sampai-sampai. Karena dia niat nak sampai. Dia bukan lakukan tadi kerana lazat dengan amal tadi. Tidak. Manakala jalan kedua, yang Allah pilih hamba tersebut, ini bermula dengan anugerahnya kepada hamba tersebut, bagi memusatkan tumpuan kepadanya. Allah yang memilihnya. Jadi ada dua jalan. Yang pertama, al-bad'u fihi minka ilallah. Daripada kamu kepada Allah. Manakala jalan kedua, al-bad'u fihi minallahi ilaik. Permulaannya daripada Allah kepada kamu. Tadi dari kamu kepada Allah. Jalan kedua dari Allah kepada kamu. Baik, mana jalan yang paling cepat? Jalan dari Allah kepada kamu. Maka jalan ini dipanggil jalan al-ijtiba. Dipanggil tariqul ijtiba. Ini daripada ayat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Taala sebutkan dalam Al-Quran, Allahu yajtabi ilaihi man yasha'u wa yahdi ilaihi man yunib. Yajtabi, yakni Allah memilih siapa di kalangan hambanya yang Allah kehendaki untuk menerima agama tauhid ini dan memberi hidayah petunjuk kepada agamanya tersebut kepada siapa yang rujuk kembali, yakni kembali kepada Allah. Jadi maknanya ada jalan ijtiba dengan ada jalan hidayah dan inabah. Maka dah tentu ada beza besar di antara dua jalan tersebut. Boleh jadi seorang hamba tadi berada dalam keadaan kelalaian dan kealpaan, tenggelam dalam lautan nafsu, namun tiba-tiba dianugerahkan oleh Allah dengan rahmatnya disebabkan sesuatu sebab, maka diberikan kepadanya ma'rifah Allah Subhanahu wa taala dengan sekelip mata. Dan ini berlaku dalam banyak kisah para ulama dan para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Ada A'rabi yang jalaf, gerah, kasar, datang daripada kampung, datang bertandang ke Madinah Al-Munawwarah ketika sebaik melihat jasad baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terpandang nur baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, terdengar telinganya dengan nasihat dan hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dia tidak berpindah daripada tempat duduknya pada waktu itu, melainkan menjadi orang lain. Tadi datang dengan jalaf, gerah, habis majlis Nabi, keluar sebagai seorang yang individu yang lain. Keluar sebagai seorang yang lemah lembut, keluar sebagai seorang yang diberikan hikmah. Sehingga ada di kalangan mereka yang Nabi pegang dadanya dan Nabi kata, balik dan sampaikan. Terus jadi alim. Sampai macam tu. Diberikan oleh Allah dengan kelebihan tersebut. Dan ada yang di kalangan para awliya Allah Subhanahu wa taala seperti Sayyidina Fudail bin Iyad rahimahullahu taala yang merupakan ketua perompak, Sayyidina Abdullah bin Mubarak yang merupakan seorang yang sangat suka dengan mendengar muzik dan juga mendengar berada di, kalau zaman dulu kalau mendengar muzik ini maksudnya bitarbi was sama' wal azfi 'ala al-autar, maksudnya main macam gitar ataupun bukan gitar, dia macam gambus tu. Itu permainan tu dimainkan di mana? Di dalam bar. Itu biasanya dimainkan di dalam tempat arak disediakan. Di bar-bar ataupun di tempat-tempat yang demikian. Tapi dengan satu sebab sahaja, dengan mimpi yang beliau lihat, Sayyidina Fudail bin Iyad dengan perempuan yang dia minat, dan dengan perempuan tadi membaca ayat Allah, terjatuh dia pada ketika tersebut seolah mendapat pancaran nur, terus berubah jadi wali besar. Sayyidina Abdullah bin Mubarak adalah salah seorang muhaddis kabir dan qutbul aqtab. Sayyidina Fudail bin Iyad juga adalah termasuk salah seorang daripada qutbul aqtab. Qutub Rabbani, alim samadani, yang mana Allah Ta'ala keluarkan hanya dengan sebab apa? Satu sebab saja. Satu detik saja. Dia panjat dinding, tengok kekasih yang dia minat, perempuan yang dia minat tadi sedang baca Al-Quran, yang mana ayat tadi menyebutkan maksudnya, tidakkah sampai masa lagi untuk seorang tadi berubah? Jatuh tu. Hak tu saja. Kalau kita kata apa ayat tadi yang boleh terkesan sangat, kita tak boleh nak pastikan benda tersebut. Hadza min fadlillah. Itu daripada fadlullah Ta'ala. Kalau orang tanya daripada masdar mana?
Sumber mana menyebabkan dia berubah dengan segera tadi? Sumbernya adalah fadlullah. Ni yang disebut tadi, bila mana disebut oleh Al-Imam, idza fataha laka wijhatan min at-ta'arruf. Bila disebut fataha, perkataan fataha tadi itu saja memberikan kepada kita satu kefahaman bahawa pembukaan tadi daripada Allah. Dan sebahagian para ulama seperti Al-Imam Ibnu Ajibah dalam Iqadhul Himam, beliau mensyarahkan hikmah ini mengatakan ketika dibukakan kepadamu tirai dengan melihat af'al Allah Ta'ala, atau dibukakan kepada kamu dengan tajalli kepada asma Allah Ta'ala, jadi Allah memberikan kepada kamu dengan Ismul Latif, maka kamu jadi lemah lembut kepada umat Nabi. Waktu ketika diberikan dengan tajalli asma Allah Al-Latif, kamu tidak memandang lagi umat ni dengan pandangan keras. Kamu memandang semuanya dengan baik. Waktu itu, ketika ditajallikan dengan Ismul Latif. Ketika ditajallikan dengan Ismul Qahhar, boleh jadi kamu pada waktu tersebut akan menjadi tegas dan menjadi agak sedikit menakutkan. Betul, ada sebahagian awliya yang ketika dilihat menakutkan. Orang takut gerun dengan dia. Kenapa? Karena tajalli Ismullahil Qahhar kepada diri dia. Menyebabkan orang jadi tak berani nak dekat dengan dia. Ada orang yang latif. Semua orang boleh main dekat. Ya, semua orang boleh main untuk tanya, semua orang boleh main untuk berdekatan, semua orang boleh main untuk ambil manfaat. Ada orang tidak macam tu. Kata Maulana Syekh Ali, salah seorang guru beliau, ada yang tidak ada murid. Kenapa? Karena terlalu garang. Syekh Ali seorang aja anak murid dia. Hak pi berani pi. Hak lain semua tak berani. Sebab dia bukan sakat tangan, kaki pun nak. Ada seorang syekh, tapi wali besar kata Maulana Syekh Ali. Wali besar. Tapi siapa tak berani pi mengaji? Sebab orang lah dia suka dengan apa? Dengan guru yang mati. Sebab guru mati, tak payah komplain. Sebab tu dia suka lawak maqam. Lawak maqam lebih senang daripada pergi jumpa dengan guru yang hidup. Mendapat tarbiyah daripada guru hidup lebih payah daripada guru yang telah wafat. Kenapa? Karena guru yang hidup, dia akan tegur. Kamu tak kenal. Kamu buat kerja tak betul. Dia akan berasa. Dia akan sedih. Dia akan jadi merajuk. Dia akan jadi terpencil. Dia kata, ini bukan guruku. Dia nak guru dia yang anta jamil. Kamu bagus. Kamu wali. Tu barulah dia kata, hadza syaikhi. Jadi, Sayyidina, orang panggil apa? Yang ini disebut oleh salah seorang daripada masyaikh seperti Syekh Muzaffar Ozak Al-Khalwati Al-Jarrahi. Boleh menyebut kepada muridnya Robert Frege. Dia kata apa? Syekh Robert Frege ni daripada Amerika. Dia sebut, kata, ya senang untuk dididik oleh guru yang telah wafat lebih senang. Okay. Sebab guru yang wafat, dia tak komplain kita. Kita kalau pergi maqam Tok Guru, wali-wali Allah Ta'ala, kita baca doa. Dia tak kata apa kat kita. Kita bagi punggung kat dia kah? Kita pusing terbalik kah? Tak kata apa. Tidak. Tapi cuba pergi jumpa Tok Guru betul. Hak hidup ni. Main tak kena. Perak terus waktu tu. Tapi kalau dia diberi dengan Ismul Latif, mungkin dia lembut. Dia tak tegur dia. Tak apa. Khair insyaAllah. Hadha jahl. Ini orang jahil. Ataupun ini orang tak tahu. Jadi abaikan saja ketidaktahuannya tadi. Macam tu. Jadi sebab tu orang lebih suka untuk dididik dan juga dia tidak mau dididik. Sebab tu kalau kata kita bertemu dengan seorang guru dan guru tadi tegur kita dengan kasar dan keras. Kemudian kita berasa hati. Maknanya kita kena sedap. Kita masih ada keakuan dalam hati kita. Kita tak mau dididik sebenarnya. Tunggu. Tu kita tak mau dididik lagi. Sebab bukti kita nak dididik, kita akan terima semua apa yang disebut oleh orang yang kita nak dia didik kita. Seperti mana seorang anak kepada ayahnya ketika mana ayahnya tegur dia, pukul dia. Tapi dia tetap balik ke ayah dia. Kenapa? Kan dia tahu malam tu nak kena makan nasi dengan ayah dia juga. Dia nak kena pergi duduk dengan mak dia tidur malam tu juga. Ni, nak pisah ni. Ni kalau kata dia buat perangai, ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Butilah macam mana pun, tak kira demai balik kat kita. Ini adalah pancaran kepada kesufian. Sebenarnya, akhlak budak ni adalah akhlak sufi. Buatlah macam mana pun, dia akan main balik. Anak kita sama. Kita marahlah macam mana pun, tak kira main balik. Kenapa kita tak ambil akhlak tu dengan guru kita? Ketika guru kita marah, kita tetap main kat guru kita. Ni kita guru kita marah sikit, kita lari raib pada guru kita.
Kita berasa kita kata guru kita tak kasih kita, guru kita tak layan kita. Maksudnya kita masih ingin melayan nafsu kita sebenarnya. Yang ingin dilayan adalah nafsu kita, kehendak kita. Sedangkan guru tadi sebenarnya ingin melatih nafsu kita untuk kita meletakkan nafsu tadi sebagai tunggangan kita. Kita tidak disuruh membuang nafsu. Membuang nafsu kita akan jadi kayu. Kayu je tak ada nafsu. Faham tak? Kayu je tidak ada nafsu. Manusia ni Allah Ta'ala bagi dia jamil, cantik, comel. Nah, sehingga wiqa' berlaku persamaan ataupun bersamanya suami dengan isteri tadi pun dengan suaminya, itu pun berlaku dengan penuh keindahan. Betul? Maaf, sebut dalam majlis ini. Ada binatang yang melakukan perbuatan tersebut tanpa ada persenyawaan. Ikan boleh mengandung, bukan mengandung, dia keluar telok dia, tanpa persenyawaan. Perasan tak? Pernah tengok ikan bersetubuh? Tak. Kita nampak binatang ni mamalia saja yang bersetubuh. Lain daripada mamalia tidak bersetubuh. Ikan tak bersetubuh, tapi keluar anak. Jadi mereka hanya meneruskan kelangsungan spesiesnya hanya dengan dijadikan oleh Allah telok, keluar, telok. Tapi manusia ajaib. Allah Ta'ala jadikan. Jadi apa ni, orang panggil apa? Semua tadi untuk dilihat dengan ainur rahmah. Jadi ada orang memandang dengan tu saja, Allah Ta'ala bagi kepada dia pembukaan, ma'rifah pada waktu tersebut. Ada orang yang kena jalan jauh. Jalan jauhnya adalah dengan cara dia zikir, dia wirid, dia hadir majlis, dia mengaji, dia baca kitab. Habis beberapa belah tahun mengaji, tak jumpa. Ada orang satu malam, dia mai jumpa Sayyidina Al-Imam Abu Hasan Syadzili, 3 hari saja duduk dengan Al-Imam Abdul Salam Mashish. Abdul Salam Mashish, kata Maulana Syekh Yusri, Syekh Al-Imam Abu Hasan Syadzili 3 malam saja duduk dengan dia. Menukarkan beliau menjadi Qutbul Aqtab. 3 malamnya duduk. Dia bukan mengaji 3 tahun. Bukan 30 tahun dengan Sidi Abdul Salam. Tapi mujarrad 3 hari duduk bersama dengan Sidi Abdul Salam di tempat suluknya Syekh Abdul Salam Mashish di atas gunung. Dipanggil Jabalul Wali, Jabalul Awliya di atas gunung tersebut, dan Sidi Abdul Salam Mashish dibunuh di atas tu. Beliau dibunuh ketika sedang berwuduk di tempat dia. InsyaAllah kita akan sampai nanti insyaAllah. Di Morocco. Tempat tu. Kena pi tempat tu. Siapa yang silsilahnya Syadziliyah, tak pi tempat-tempat tariqah Syadziliyah ni, jadi macam tak sempurna hidup. Saya tak sempurna lagi. Sebab saya tak pi lagi ke tempat tu. InsyaAllah akan pi nanti. Ke maqam Sidi Abdul Salam Mashish, ke maqam Al-Imam Qadhi Iyad, ke maqam Al-Imam Al-Jazuli, dalam sahib Dalailul Khairat, ke maqamnya Sidi Abdullah Siddiq Al-Ghumari, Syekhu Masyayikhina, Sidi keluarga Ghumariyah. Tak pergi lawat lagi ni, ditonjah. Tak kena pergi untuk lawat dan menyambung kembali kerohanian tersebut. Karena kerohanian kita sambung dengan apa? Dan ni sahib Tajil kitab Hikam ini sendiri, Al-Imam Ibn Atta'illah, adalah daripada silsilah tersebut. Baik. Patah balik semula. Jadi kata Maulana Al-Imam Ibn Atta'illah As-Sakandari rahimahullah, kata beliau, "Idza fataha laka wijhatan min at-ta'arruf." Kalau dibuka kepadamu, disingkap sedikit sahaja min at-ta'arruf, min maksudnya ba'd at-ta'arruf, sebahagian pengenalan untuk dikenalkan kamu dengannya, fala tubali ma'aha in qalla 'amaluk. Jangan kamu kisah dengan sedikitnya amalmu. Ini jangan salah faham. Ini Maulana Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti dalam hikam ni sangat bagus. Karena hikam karangan ini yang saya pernah cerita sebelum ni, Maulana Syekh Muhammad Abdul Ba'is Al-Kittani, Sidi Syekh Muhammad Abdul Ibrahim Abdul Ba'is Kittani, waktu ketika saya bermusafir ke Iskandariah setiap minggu dulu, masa di Mesir, untuk belajar hadis dengan beliau. Jadi saya kata kalau duk pi saja sampai 3 jam perjalanan pi, balik 3 jam malam. Sepanjang masa tu duduk lebih kurang 12 jam akan duduk di luar daripada kota Kairah. Biasanya lah setengah hari saya akan duduk di luar Kairah. Kadang-kadang 1 hari saya duduk di luar daripada kota Kairah untuk pergi mengaji 1 hadis saja dengan Sidi Syekh Muhammad Ibrahim Abdul Ba'is tu, Serban Kuning. Jadi saya nak pergi mengaji, kadang dia mengajar 1 hadis je, 1 hadis 1 jam dia syarah, kemudian habis majlis. Kemudian dia akan duduk tepi meja macam tu, dia akan duduk tepi. Anak-anak murid boleh main sembang. Biasanya dia akan bagi kami untuk duduk tepi Syekh. Anak-anak murid dia tua-tua ni akan bagi izin kami kerana kami ni ghuraba, orang-orang luar dan juga orang musafir, dia akan bagi mai. Duduk kat tepi Syekh. Jadi bila duduk tepi Syekh tu kadang menyembang saja. Tak sembang kosong lah. Sembang dengan awliya ni takkan kosong.
Dia akan bawa keluar dengan fawaid ilmu, ada soalan-soalan ditanya. Dapat faedah. Tapi saya kata, kalaulah saya bawa main hikam, satu hikam setiap minggu saya main, kan dah habis dah hikam insyaAllah. Saya main hikam satu, duduk tepi Syekh, saya buat tanya soalan. Syekh, hikam pertama dalam Ibn Ata'illah sebut ni, apa dia maknanya? Minta Syekh syarah. Jadi saya akan rakam. Jadi dapatlah 2 pengajian. Pengajian hadis, pengajian hikam. Sampai-sampai saja di majlis hari itu, saya dah bawa hikam pertama, letak dalam poket. Sampai di depan Syekh Abdul Ba'is. Syekh Abdul Ba'is tengok saya terus, dia kata, Muhammad, kamu baca hikam syarah Syekh Buti. Itu sesuai untuk kamu. Saya kata, macam tu. Tak ada yang tanya lagi. Tak ada yang tanya lagi, jawab dah. Tu siapa tu? Tak wali lagi. Wali. InsyaAllah doa Syekh Muhammad main sini nanti insyaAllah. Lepas tengah susun Syekh Muhammad akan main sini insyaAllah. Moga-moga dia dapat main nanti. Sini Syekh Muhammad, baru ni kami pergi ke Mesir. Tahun lepas lah. Tahun lepas ke tahun lepas? 2 tahun lepas. Tahun berapa tu? 2000 berapa pergi? 2 tahun lepas saya pergi. Saya ke Iskandariah, telefon beliau. Telefon. Syekh masa tu duduk di satu tempat nama dia yang Sariakus. Nah, Sariakus ni tempat buat gula tu. Nah, Sariakusi lebih kurang tu lah. Tempat dia dalam 1 jam, 2 jam daripada Iskandariah. Saya telefon, Syekh pun angkat, terus kenal. Saya kata, Syekh lama dah tak jumpa. Ni tak kenal dah setiap jam. So, Syekh kata, terus kenal. Syekh kata, Syekh Muhammad, dia kata, kenapa main tak habak? Saya kata, bukan tak habak. Saya segan takut lagi main. Kalau Syekh ada kerja apa semua kali. Kami main ni, ke Iskandariah, kalau ada rezeki, nak pergi jumpa Syekh, kata. Tapi saya tak mau ganggu, kata, sebab tu saya tak telefon awal. Main ke Iskandariah, baru saya telefon. Syekh Muhammad kata, aku baru keluar ni, kata, ada program di Iskandariah, di Sariakus, dia kata. Kalaulah aku tahu hang mai awal, dia kata, aku tak pergi program dia kata. Aku akan tunggu hang mai ke sini. Tapi dah hang tak abang awal. InsyaAllah nanti Syekh mai sini, insyaAllah. Amin. Jadi, dalam hikam ni memang bagus betul. Saya dulu masa mula-mula Syekh bagi dulu izin tu, masa tu saya masih baru lagi. Bila saya balik baca, saya tak faham. Tapi sekarang saya faham. Dulu saya tak faham. Syekh bagi izin waktu tu, tapi saya tak faham. Saya kata, kamu baca buku Syekh Buti. Saya simpan buku Syekh Buti. Sampai dapat sign Syekh Buti. Walaupun ada kawan saya seorang pergi ambil sign tu. Buku tu duduk kat dia. Bella tak bagi. Betul kata kat saya pula. Elok. Kan? Dia pergi simpan buku tu. Di tempat dia lah. Tak mau habak negeri mana. Buku tu ada kat dia lah. Saya ada 4 jilid buku tu. 1 jilid dia ambil. Tinggal 3 jilid. Hak yang dia ambil tu yang ada sign Syekh Buti. Syekh Buti sign buku ni. Kitab ni. Dan dikira sebagai ijazah munawalah lah dia panggil. Syekh bagi munawalah dekat saya. Waktu tu di Ma'rad Kitab di Khairah, dan orang tak berapa ramai waktu tu. Waktu Syekh Buti turun daripada kereta tu tak ada orang. Sikit sangat je yang sambut Syekh. Dan Syekh duduk di kerusi, dan saya bawa kitab ni. Kebetulan waktu tu bawa, terus Syekh sign dan Syekh bagi kepada saya balik. Jadi dikira macam munawalah lah. Ni macam serah kitab. Nau' minal ijazah. Salah satu daripada bentuk ijazah. Kemudian bila Syekh Muhammad bagi izin untuk saya baca kitab ni, saya tak faham. Balik tak faham. Tapi sekarang Alhamdulillah faham. Yang ditulis oleh Syekh Buti ni sangat bagus. Dan dalam ni dijelaskan balik makna hikam dengan lebih halus. Jadi kata beliau, ketika mana disebutkan oleh Al-Imam, dengan maksud, iza fataha laka wijhatan minat ta'arruf fala tubali ma'aha in qalla amaluk. Dia kata, jangan kamu faham ketika kamu dibukakan oleh Allah, disingkapkan tirai ma'rifah. Jangan kamu kisah dengan amalanmu walau sedikit. Jadi ramai orang yang silap faham di sini dengan makna kata mereka, kalau kata Allah Ta'ala bagi kepada ma'rifah kepadamu, maka boleh untuk kamu mengurangkan amal. Ma'rifah lebih baik daripada membanyakkan amal. Ini banyak disyarah oleh para ulama. Kebanyakan ulama syarah macam tu. Dalam kitab Al-Imam Syarnubi syarah macam tu. Dalam kitab Al-Imam Baras syarah macam tu. Dalam kitab Iqadul Himam syarah macam tu. Dalam kitab Imam Abdullah Syarqawi syarah macam tu. Tapi kalau kita baca syarah tu saja, tak faham macam mereka faham, ingkup kita. Jadi seolah-olah orang tadi bila dapat ma'rifah, kata dia, Alhamdulillah, tamam, indi ma'rifah. Saya dah dapat ma'rifah Allah. Baik, macam mana ma'rifah Allah yang kita nak dapat faham ni? Ma'rifah ni macam-macam. Tajalli ni dia boleh main macam-macam. Dia boleh main dengan bentuk
Contohnya seorang tadi dapat tajalli dia memandang semua af'al adalah Allah. Jadi ketika dia memandang semua af'al Allah, jadi dia tak akan cepat cemperah. Dia tak akan marah. Dia tak akan cepat marah. Karena dia memandang semuanya Allah yang lakukan perbuatan tersebut. Tamam? Yang tu tajalli af'al. Jadi ketika berlaku mudarat kepadanya, berlaku sakit kepadanya, yang dipandang waktu itu adalah Allah semuanya. Semuanya adalah asar qudratillah kepada dirinya, maka dia tak akan jadi takut. Sebab tu ada seorang wali Allah Ta'ala yang berada di atas gunung yang tinggi, ya, yang mana keadaannya sangat luar biasa. Dia punya kulit dia yang daging dia dah luruh, tamam? Kemudian kulit dia dah bernanah. Nah, bernanah kulit ni. Busuk. Duduk atas gua, dalam gua. Dan ketika duduk dalam gua tersebut, ada seorang di kalangan aulia datang kepadanya dan kemudian bagi tahu kepada dia, bagaimana kamu boleh sabar dengan benda ni? Dia kata, macam mana saya nak tidak bersabar? Dia kata, karena semuanya daripada Allah. Ketika dibuka tajalli bahawa sakit dia tadi ni adalah nikmat daripada Allah, maka tukar tu balak kepada nikmat. Tak ada sakit apa, dia kata. Malam dia akan bangun. Dia kata, saya boleh bangun sepanjang malam, tidak tidur, untuk saya menarik dan juga menghela nafas saya tadi dengan baik, dan saya merasakan nikmat syukur kepada Allah dengan diberikan nikmat hidup dalam muka bumi ini, dan saya boleh beribadah pada tengah malam ni. Ditukar nikmat sakit tadi kepada, dan dia qutbul aqtab. Duduk dalam gua, diberikan dengan sakit, diberikan dengan berbagai. Ada sebahagian awliya yang diberikan dengan juzam, penyakit sopak. Nah, yang penyakit sopak ni orang akan lari daripada dia. Tapi bau dia sangat wangi. Dia wangi sungguh orang dia. Ada disebut dalam kitab Al-Imam Ibnu Abbad. Dalam kitab Ibnu Abbad disebutkan kisah tadi. Orangnya wangi. Tapi kulitnya sopak. Nah, bila ditanya kenapa dia dapat anugerah macam tu, karena ketika dibukakan kepadanya tajalli af'al Allah Ta'ala, yang Allah jadikan begitu kepada dia, maka dia tidak memandang lagi kepada apa yang didapatkan tadi sebagai bala. Dia menukarkan semuanya kepada nikmat. Boleh faham? Tapi kita memandang semua bala adalah bala. Dan ketika nikmat baru kita syukur. Lepas tu kita nak jadi wali. Nah, ketika bala kita akan teruklah minggu ni, teruklah bulan ni, teruklah waktu ni. Semua teruk. Dan akhirnya sepanjang teruk tadi, apa kita dapat? Hanya kita akan menyalahkan takdir. Seolah menyalahkan takdir, walaupun kita tidak menyebutkan secara jelas. Boleh faham? Jadi jangan salah faham. Fala tubali ma'aha in qalla amaluk. Kalau diberi ma'rifah, jangan kamu kisah dengan amalanmu walau sedikit. Maksudnya, kalau kamu buat amalan sedikit pun, tak ada masalah. Tak. Sebaliknya, ianya menjelas. Lebih buruk lagi, kalau dia buat maksiat pun tak apa, kalau yang penting ada ma'rifah. Tak, ini salah. Total, kata Maulana Syekh Buti, rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, ini salah pada pemahaman. Sebaliknya, fala tubali ma'aha in qalla amaluk tadi adalah ia menjelaskan tentang sebelum diberikan anugerah ma'rifah. Berkemungkinan seseorang tersebut hanyalah seorang yang biasa pada ibadahnya dan berkemungkinan sedang tenggelam dalam maksiatnya, tetapi dengan ma'rifah yang Allah Ta'ala singkapkan kepadanya menyebabkan dia meninggalkan maksiat tersebut. Jadi, in fatahalaka wijhatan minat ta'arruf fala tubali ma'aha in qalla amaluk. Jadi ramai orang duk fala tubali ma'aha in qalla amaluk, dia pergi ambil yang tu, dia kata kalau dapat makrifah amalan tak banyak pun tak apa. Salah maksudnya ni, kamu silap faham ni. Patutnya kalau dibuka makrifah kepada kamu, kamu akan jadi macam Rasulullah. Rasulullah ketika dibuka makrifah, ni semayang hatta tawarramat qadamah. Semayang sampai bengkak kaki. Itu makrifah. Ketika dibuka makrifah, Nabi puasa tak berhenti. Ketika dibuka makrifah, maka Nabi kita Muhammad SAW, Sayyidina Musa AS, dibuka makrifah, singkat sikit saja. Terus tidak bercakap dengan umat pada waktu itu. Tak boleh dengar kalam orang. Kerana busuk dan juga kotornya suara orang ni sampai tak boleh dengar. Muntah dia kalau dengar suara orang. Itu kalau dibuka makrifah sikit saja. Nabi kita Muhammad dibuka lebih daripada tu lagi. Semayang tak berhenti. Sebab tu bila ditanya, kenapa kamu buat macam ni ya Rasulullah? Ni baru kita faham hikmah ni. Dengan hadis tadi.
idza fataha laka wijhatan min at-ta'arruf fala tubali ma'aha in qalla 'amaluk. In qalla 'amaluk bukan dengan makna setelah dibuka ma'rifah kamu boleh kurangkan amal, kamu boleh buat maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Itu maksudnya kamu silap faham dan kamu telah berlaku khianat kepada Imam Ibn Athaillah. Makna kalam ini, kalau dibuka ta'aruf kepada kamu oleh Allah, maka amalan kamu yang sedikit sebelum ni, tiba-tiba diberi ma'rifah oleh Allah, kamu jadi wali. Maka itu bukan dengan sebab kamu. Itu anugerah Allah. Bila telah kamu dapatkan perkara tersebut, maka jangan kamu abaikan anugerah tadi. Teruskan dengan amal. Tambahkan lagi amal. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Barulah kamu benar mendapatkan nikmat tadi. Ini tidak. Oh, dah dapat ma'rifah. Sonok dapat ma'rifah, mengaku jadi wali. Lepas tu mula cari anak dara orang. Ini yang berlaku. Sebahagian di kalangan para mutasawwif yang mengaku-ngaku sebagai ahli tasawuf. Dan akhirnya melakukan maksiat dan melakukan perkara-perkara yang buruk dengan nama, atas nama kesufian. Padahal mereka ini adalah pengkhianat dan juga orang-orang yang melakukan fitnah kepada jalan sufi. Sebab tu kata Syekh, fa innahu ma fatahaha laka illa wa huwa yuridu an yata'arrafa ilaik. Tidaklah Allah Ta'ala bukakan kepadamu dengan perkara tersebut, melainkan Allah berkehendak untuk mengenalkan kamu kepadanya. Allah nak mengenalkan kamu. Ini anugerah Allah. Jadi kalau dibukakan kepada kamu dengan anugerah tersebut, syukur kepada Allah Ta'ala. Alam ta'lam anna ta'arrufa huwa muriduhu alaik. Tidakkah kamu ketahui bahawa ta'arruf huwa muriduhu alaik. Pengenalan ataupun talabul ma'rifah. Tuntutan ma'rifah tadi yang diberi kepada kamu, itu adalah anugerah daripadanya. Muriduhu ay musiluhu atau muhassiluhu alaik. Ini adalah hasil yang telah diberikan oleh Allah kepadamu. Anugerahnya, wal a'mal anta muhdiha ilaihi. Sedangkan amalan yang kamu lakukan itu adalah bentuk penghadiahan persembahan kamu kepada Allah. Ada beza tak? Kamu menyembah Allah dengan kamu menyangka kamu yang menyembah Allah. Dengan anugerah yang Allah Ta'ala beri. Sudah tentu anugerah yang walau sedikit, itu sudah tentu lebih besar daripada persembahan yang kita berikan kepada Allah pada ketika itu. Tamam? Ini insyaAllah saya akan syarahkan lebih panjang lebar sebab saya tak sempat tulis tadi. Yang daripada perkataan fa innahu ma fatahaha laka illa wa huwa yuridu an yata'arrafa ilaika sampai kepada perkataan muriduhu alaika pada penghujung tu insyaallah pada minggu depan saya akan ulang semula syarahan hikmah yang ke-8 ini pada yang bakinya, bukan yang sebelumnya. Bakinya saya akan sempurnakan pada minggu hadapan insyaallah kalau dipanjangkan umur. Moga-moga sedikit ni kita dapat faham hikmah yang kedua ini, hikmah yang ke-8 ini, bahawa ianya merupakan bentuk anugerah yang Allah Ta'ala kurniakan kepada hamba. Dan moga Allah Ta'ala kurniakan sedikit daripada ma'rifah tersebut kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Berkat junjungan besar Nabi kita Muhammad, berkat Al-Imam Ibn Athaillah dan seluruh para awliya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, para guru beliau, sambung sehingga kepada Al-Imam Abi Hasan Al-Syadzili dan kepada para awliya dalam tariqah Saziliyah dan seluruh tariqah yang ada di dalam dunia Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.